Okay, boleh. Okay, Rajah 5.1, kamu boleh tengok gambar ni. Okay, Rajah 5.1, keseluruhan Rajah 5.1 ni dipanggil sebagai profil gelombang. Okay, profil gelombang ni kamu kena faham bagaimanakah ia bermula daripada T1. T1 tu maksud dia masa yang pertama. T2, T3, T4, T5 maksud dia masa sampai yang kelima. Okay, itu pergerakan daripada hujung A ke hujung D. Okay, nampak? Itu arah perempatan gelombang. Okey, ini adalah spring slinky. Okay, seterusnya, kita lihat pada jenis gelombang. Rajah 5.1 menunjukkan rupa bentuk spring slinky pada 5 ketika yang berturut-turut selepas hujung A digerakkan. Profil gelombang ialah rupa bentuk spring slinky semasa gelombang merambat. Profil gelombang pada Rajah 5.1 merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang dikenali sebagai gelombang progresif. Okey, kita lihat pada sini pula. Okey, yang kedua. Profil gelombang pada 5. Ya, hello. Ada orang kata projekku perlahan. Ada saya perlahan. Tidak. Tapi saya nak dah. Saya tutup sekejap ada satu suara perlahan. Okey, cuba try kedua. Okey, dapat dengar jelas? Alia, dapat tak dengar? Hello, saya pula tak dengar. Okey, dengar. Tadi saya pakai mikrofon, tak clear. Okey, kembali kepada slide tadi. Okey, sebelum saya teruskan, semua tak ada masalah bahagian gelombang ni saya terangkan. Yang saya tunjukkan pada slide tentang profil gelombang, apakah maksud gelombang. Okey. Okey, yang ini pula profil gelombang pada 5 ketika yang berturut. Okey, ini kamu kena faham T1, T2, T3, T4, T5 adalah pergerakan yang pada satu masa. Okey. Okey, ini contohnya bermain gitar. Okay, kalau kamu tengok warna merah, warna hijau, warna hitam, dia adalah satu gelombang yang berbeza. Setiap satu tu warna gelombang yang berbeza. Okey, penerangan ini ada pada buku teks. Kamu boleh tengok pada buku teks Rajah 5.6. Okey, ada tentang gitar. Okey, nanti saya akan terangkan kenapa ada sampai 5 ni yang kita kenali dia sebagai amplitude. Okey, amplitude. Okey, nanti saya akan terangkan apakah amplitude. Sebelum itu kita lihat apakah jenis-jenis gelombang. Okey. Yang tadi atas tu gitar dipetik, gelombang pegun dihasilkan. Okey, gelombang pegun dihasilkan apabila dua gelombang progresif yang serupa dan bergerak dalam arah yang bertentangan. Gelombang pegun ialah gelombang dengan profil gelombang tidak merambat dengan masa. Nampak? Dia tidak merambat dengan masa. Okey, jenis-jenis gelombang. Ini ada 4 jenis gelombang yang kamu kena faham. Yang pertama, gelombang mekanik. Boleh baca, gelombang mekanik memerlukan medium. Contoh dia gelombang air, bunyi dan seismik. Seismik ni maksud dia gegaran bumi. Okay, gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk memindahkan tenaga. Medium ini maksud dia udara, air. Okay. Dalam vacuum pun boleh. Berbanding dengan yang tadi, gelombang mekanik dia memerlukan medium. Iaitu sama ada air, udara. Okay, tapi kalau gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium. Terdiri daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet yang bersenjang satu sama lain. Nanti saya akan tunjukkan juga. Ini adalah bahagian yang terakhir, gelombang elektromagnet. Okay, gelombang melintang. Zarah-zarah medium bergetar pada arah bertentangan dengan arah perambatan gelombang. Contoh dia gelombang radio, gelombang cahaya dan gelombang air. Gelombang membujur. Zarah-zarah medium bergerak pada arah selari. Terdiri daripada mampatan dan renggangan. Okay. Untuk hari ini, untuk sekarang ni, kita akan
ceritakan lebih lanjut tentang gelombang melintang dan gelombang membuju. Okey, sebelum saya teruskan kepada ni, kita lihat dua jenis ni gelombang. Gelombang melintang macam ni, gelombang membuju macam ni. Okey, kita lihat contoh dia. Pada atas dia tulis itu contoh, gelombang melintang contoh dia cahaya, air dan radio. Gelombang membuju contoh dia bunyi. Sekarang, saya nak tanya semua sebelum saya teruskan. Pernah tak kamu lihat spring slinky? Pernah tak kamu lihat spring slinky? Okay? Spring slinky tahu tak? Okay, kalau tak pernah, kita akan lihat satu video. Sekejap. Kenapa tak boleh ni? Stop sharing. Okey, ini spring slinky. Didatangkan khas daripada makmal fizik. Okey, spring slinky. Okey, saya bagi 2 minit untuk kamu fikirkan spring slinky ni gelombang melintang ke gelombang membuju? Okey, 2 minit. Spring slinky ni gelombang melintang atau membuju? Okey, sila hantar dalam message Google Meet ni. Okey, tengok pada message, in call message. Kalau handset awak ada tulis in call message, kamu boleh tulis kat situ. Pilih sama ada gelombang antara spring slinky ni gelombang melintang ataupun membuju ataupun kedua-dua sekali. Okey, saya bagi 2 minit dari sekarang. Okey, gelombang melintang atau membuju. Spring slinky ni yang mana? Gelombang melintang contoh dia air, cahaya. Membuju contohnya bunyi. Gelombang melintang darah bertentangan. Kalau membuju dia mampatan dan regangan. So which one is spring slinky? Okey, kita lihat sekejap apakah yang kamu tulis. Tak ada siapa lagi hantar. Okey, Alia kata gelombang membuju lain. Sila hantar mesej sekarang. Saya tambah lagi 1 minit. Okey, Engkiyun membuju. Okey, masa tamat. Okey, setiap yang hantar mesej ni saya akan masuk ke dalam PVD.
So saya kata masa tamat, lepas ni tak dilayan lagi. Okay, sekarang kita lihat, adakah dia gelombang membuju atau melintang? Semua ramai yang menjawab membuju. Semua kan? Kita lihat sini, sekejap kita tengok. Izudin seorang je. Izudin membuju dan melintang. Okey, kita nak tanya Izudin. Izudin, kenapa kau cakap macam tu, Izudin? Bagi alasan. Dia seorang je yang pelik, Izudin? Hello? Tak dengar ke? Hello, Izudin? Sebab first kalau melintang dia boleh jadi bentuk macam slide. Okey, alasan dia dalam slide ada gambar macam spring slinky. Okey, kita lihat. Saya kan, okey. Saya dah pakai stand sekejap. Kalau kedua dia dapat diregangkan. Kita lihat Izudin cakap begitu. Okey, first. Tengok bilang. Okey dah. Okey, kita lihat video ni. Stand dia tu tak berapa. Okey. Okey, ni spring. Okey, jelas kan semua? Okey, kalau dia gelombang membuju, kita tarik gini, kamu tengok baik-baik. Okay, nampak tak? Clear tak? Okay, saya nak gunakan lampu. Mana lampu dia? Sikit lagi. Nampak Okey, ini renggangan dan mampatan. Masuk dari gelombang. Okey, kalau begini pula, kata Izudin. Okey, ini melintang. So, jawapan untuk spring slinky adalah dua-dua boleh. Okey. Tahniah Izudin. Okay, anda saya bagi PBD 6 markah sebab dia seorang dapat jawab dengan betul. Okey, kita kembali kepada slide tadi. Boleh setakat ni okey, semua faham Ada yang tak faham boleh tanya sekarang. Okey, kalau semua faham, kita lihat balik tadi. Saya perlukan kamu keluarkan buku top kelas. Ambil buku top kelas. Gelombang melintang dan gelombang bujung. Kita lihat gambar ni. Slide yang pertama, Izudin tadi kata betul. Itu ni spring slinky. Dia ada puncak dan lembangan. Puncak bahagian atas, lembangan bahagian bawah. Okey, kamu lihat. Okey. Seterusnya kita lihat gelombang membujur. Membujur dia ada mampatan dan juga regangan. Okey, part ini yang kita akan gunakan pada kelas malam. Saya padam ni sekejap. Kenapa dia padam Okey, ciri-ciri gelombang. Yang pertama, amplitude. Amplitude definisi ni semua kena hafal Ini memang tiap-tiap tahun keluar dalam SPM. Ciri-ciri gelombang, amplitude, sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Tempoh masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Apakah itu ayunan lengkap? Saya akan terangkan selepas ini. Frekuensi, bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh suatu zarah atau bilangan gelombang yang dihasilkan oleh suatu gelombang sesaat. Panjang gelombang dan laju gelombang. Okey, kita lihat satu demi satu. Apakah maksud bagi
5 ciri gelombang. Okey, yang pertama, amplitude. Okey, saya tak pasti bila saya besarkan gambar ni kat dalam sana, kamu nampak lagi besar ke atau sama? Saya nak tanya sekejap. Okey, saya ulang sekali lagi. Bila saya besarkan gambar sini dekat dalam sharing ni, saya besarkan gambar, adakah kamu nampak lagi besar ke atau sama? Alia, Ya, bila saya besarkan gambar, saya ni kat sini saya besarkan gambar, adakah dia besar ke atau dia sama je slide tadi? besar. Dia besarkan Okey, bagus. Okay, so kita kembali kepada tadi. Okey, dia besar Okey, seterusnya kita lihat sini. Okey, saya besarkan. Okey, amplitude, nampak ada gambar amplitude. Amplitude ni sesaran maksimum. Kita lihat definisi dia. Sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey, kat sini kamu nampak kedudukan keseimbangan adalah garis yang pada masa ni. Okey, yang pada masa ni tu garis itu kedudukan keseimbangan. Dia maksimum, maksudnya daripada bawah sampai ke atas. Bukan daripada bawah sekali tau. Daripada kedudukan keseimbangan sampai ke atas itu adalah amplitude. Okey. Sekarang amplitude yang ke atas ni, ini ke puncak, daripada kedudukan keseimbangan ke puncak. Dia adalah sama dengan amplitude ke bawah. Maksudnya daripada kedudukan keseimbangan ke lembangan. Sama sama. Amplitude ni sama. Okey, itu amplitude. Okey, kita lihat ada dua graf. Seperti saya ajar awak dalam kelas malam, bila kita dapat graf, kita kena tengok dia paksi apa. Okey, graf yang pertama sesaran lawan masa. Yang kedua sesaran lawan jarak. Okey, kamu kena tengok graf ni. Graf ni amplitude dia sama. Okey. Okey, next. Kita lihat pada tempoh. Tempoh masa yang diambil. Okey, ini menarik tempoh. Tempoh hanya pada sesaran lawan masa. Bagi sesaran lawan jarak, dia adalah panjang gelombang. Tengok baik-baik. Sesaran lawan masa, dia adalah tempoh. Sesaran lawan jarak, dia adalah panjang gelombang. Okey. Apakah itu tempoh? Macam mana kita nak kira? Kita lihat sini. Tempoh masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap. Okey, saya bagi satu contoh Kalau kamu lihat pada gambar yang sesaran lawan masa ni, tempoh dia adalah daripada puncak pergi ke puncak. Faham? Puncak ke puncak. Puncak tu apa benda yang ni saya terangkan yang ni. Ini puncak ke puncak. Okey. Puncak ke puncak. Sekarang ni, kalau saya ambil lembangan dengan lembangan pun sama juga tempoh. Lembangan ke lembangan pun sama juga tempoh. Faham? Ataupun saya ambil satu titik keseimbangan. Saya tak dapat nak lakar kat sini sebab ini gunakan PowerPoint. Kalau saya gunakan image, saya boleh lakar. So katakanlah daripada yang mula tu, mula naik ke atas puncak, lepas tu turun bawah ke keseimbangan, lepas tu turun bawah ke lembangan, lepas tu naik balik ke keseimbangan. Okay, yang itu pun dikira sebagai tempoh. Menampak tempoh? So tempoh ni dia mesti satu ayunan lengkap. Faham? Satu ayunan lengkap. Okey, begitu juga dengan sesaran lawan jarak. Sesaran lawan bagi jarak, dia sama konsep dia. Kalau puncak ke puncak ke lembangan, itu semua adalah satu panjang gelombang. Kita lihat definisi panjang gelombang. Panjang gelombang jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Okey, maksudnya daripada puncak ke puncak bagi graf sesaran lawan jarak. Boleh Okey, graf ni kamu dah faham. Okey. Bagaimana bentuk ni kita akan terangkan nanti. Okey, makluman diperolehi amplitude A, tempoh, frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 bagi tempoh. Frekuensi sama dengan 1 bagi tempoh. Okey, panjang gelombang. Okey, kita dah belajar tentang istilah-istilah bagi ciri-ciri gelombang. Sekarang kita nak lihat bagaimana kaitan antara ciri-ciri gelombang ni dengan real life, dengan kehidupan sebenar. Okey. Contoh dia. Tangki riak. Tangki riak saya rasa kamu tak pernah jumpa lagi. Kamu boleh tengok pada buku teks tangki riak macam mana. Okey, sekejap Ada ke tak?
Okay, saya nak kamu keluarkan buku top class. Top class tak ada, sorry. Top class tak ada tangki dia. Dalam buku teks ada. Saya nak kamu tengok pada muka surat 75, buku top class. Okay, saya keluar sekejap. Stop sharing. Okay, muka surat 75. Okay, kamu lihat pada muka surat yang pertama. Muka surat pertama 75, Smart Note. Progresif, gelombang progresif, profil gelombang bergerak masa, stationary, gelombang pegun. Okay, kamu baca dahulu itu sampai sebelum damping ataupun pelembapan. Okay, cuba tengok mana part yang kamu tak faham, boleh tanya sekarang. Boleh? Mana part yang kamu tak faham, boleh tanya sekarang. Okey, dalam buku ni dia gunakan palung. Palung dengan lembangan sama. Palung, lembangan ataupun trough sama. Crest puncak. Okey, boleh? Ada soalan? Okey, saya rasa tak ada soalan. Semua boleh buat, semua faham. Okey, kita sambung kepada next slide, iaitu tangki riak. Start sharing balik. Okey, daripada tangki riak, laju gelombang boleh didapatkan. Dapatkan frekuensi F dan panjang gelombang dahulu menggunakan formula V sama F lambda, laju gelombang didapatkan. Okey, apa tujuan, apakah yang dia nak dapatkan daripada tangki riak tu? Tangki riak sama macam air yang berkocak. Muka surat 81. Tengok muka surat 81 buku top class. Muka surat 81 soalan nombor 2. Tengok soalan nombor 2, tengok pada D. Okey, D tu ada air berkocak Itu contoh dia dalam tangki riak. So bila kamu dapat gelombang tu, kamu kena kira berapakah laju pergerakan gelombang itu. So nak dapatkan laju pergerakan gelombang air tu, kita gunakan formula V sama F lambda. Okay, boleh? Okay, F dapat daripada mana? F frekuensi. Frekuensi daripada formula atas tadi, frekuensi sama dengan 1/tempo. So kamu kena catat masa. Okay, kamu kena masa. Okay, yang kedua, lambda. Lambda panjang gelombang. Panjang gelombang tu kamu kira daripada puncak air ke puncak air. Okay, so tangki riak ini memang agak sukar kita nak buat. Biasa takkan keluar dalam eksperimen. Okay, sebab satu sekolah kita pun cuma ada satu tangki riak. Jadi agak sukar untuk kita dapatkan berapakah panjang gelombang dia. Dan juga tempoh masa sebab terlampau singkat. Okay? Untuk lebih lanjut tentang tangki riak, kamu boleh tengok pada buku teks. Okey, sekarang kita nak masuk bahagian pelembapan. Sebelum masuk pelembapan, ada tak soalan? Sekali lagi, ada tak soalan yang kamu tak faham? Saya suka untuk bertanya berulang kali sebab saya takut ada yang ketinggalan. So, kalau tak ada yang tak faham, kita terus kepada damping. Boleh teruskan? Boleh Okey, kalau boleh teruskan, kita pergi pada damping ataupun pelembapan. Kamu boleh tengok rujuk pada buku top class, muka surat 75. Muka surat 75, semua ada buku. Okey, tengok pada graf damping ataupun pelembapan. Pelembapan adalah fenomena yang menyebabkan amplitud gelombang yang mengikut masa.
Okey. Kat mana kita boleh jumpa pelembapan? Itu soalan menarik. Soalan kedua untuk hari ini, soalan kuis untuk hari ini, kat mana kita boleh jumpa pelembapan? Okey, sila hantar setiap seorang satu contoh dalam in-call message sekarang. Okey, saya bagi tempoh 2 minit. Di mana kita boleh jumpa pelembapan dalam kehidupan sebenar? Ini boleh rujuk buku teks ke buku rujukan, cari kat mana ada pelembapan. Banyak contoh dalam buku teks. Okey, 2 minit saja. Cepat hantar. Dari tadi 2 orang je yang boleh hantar. Cepat, siapa lagi contoh? Apakah contoh? Boleh tengok buku teks. Okay, spring pada kereta, bagus. Itu contoh yang menarik. Okay, siapa lagi? Okay, sudah Ingat siapa yang respon pada mesej saya, maksudnya kamu akan saya bagi markah untuk PBD. Okay, sekarang saya tutup. Okay, saya tertarik dengan rakan anda yang memberi jawapan spring kereta. Kita akan bincang tentang spring pada kereta. Alia Najwa memberi jawapan spring kereta. Okay, spring kereta. Sekarang kita gunakan spring kereta. Ada pelembapan. Apa kaitan spring kereta dengan pelembapan? Sekarang kita lihat balik sharing. Saya nak sharing balik. Okey, kita masuk pada pelembapan. Ikut agak laju sikit pada hari ini. Target saya nak habiskan semua topik ni. Okey. Target saya juga saya nak habiskan semua silibus. Lepas tu saya nak habiskan semua sekali dalam perbincangan dalam podcast. So bila kita nanti kita lebih tumpu kepada amali fizik. Sebab amali fizik ni agak sukar, banyak topik yang kena habiskan, ada 11 topik. So kita naik sekolah ni kita terus buat amali. InsyaAllah lah kita cuba habiskan amali. Sebab saya nak buat dalam kumpulan, saya nak buat individu, persediaan untuk awak buat ujian, ambil. Okey, sekarang kita sambung pada pelembapan dan rezonan, pelembapan dulu. Okey, frekuensi asli. Frekuensi asli adalah frekuensi sistem ayunan yang disesar dan dibiarkan berayun tanpa tindakan luar. Okey, apakah contoh frekuensi asli? Ini contoh dia. Ini contoh frekuensi asli. Maksudnya dia berayun, bergetar,
kekal, maintain tanpa ada kekurangan. Kamu bandingkan pula graf-graf ini dengan graf muka surat 75. 75 kamu lihat dia amplitude semakin lama semakin berkurang. Muka surat 75 bahagian pelembapan semakin lama semakin berkurang. Ini pun ada pada gambar pada slide ini. Semakin lama semakin berkurang. Tetapi masa dia tidak berubah. Kamu tengok masa dia. T, 2T, 3T. Dia tidak berkurang. Yang berkurang adalah amplitude. Sekali lagi. Untuk pelembapan, yang berkurang hanyalah amplitude. Masa tidak berkurang. Itu pelembapan. Sebab tu kita lihat definisi bagi pelembapan adalah pengurangan amplitude suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Dia hanyalah pengurangan amplitude. Masa tak berubah. Masa tak berkurang. Masa dia kekal maintain. Okey, sekarang. Adakah pelembapan ini? Contohnya macam spring. Apa maksud spring pada kereta? Bila berlaku langgar lubang ke apa, spring itu akan menyebabkan kurang dia semakin lama semakin berkurang dia punya amplitude. Bayangkan jika spring itu tidak kurang amplitude dia maintain. Kamu bawa kereta ataupun bawa motosikal daripada rumah nak pergi ke sekolah, kamu terlanggar lubang, maka sistem berayun tidak ada pelembapan, amplitude dia kekal sama, sampai sekolah pun amplitude dia masih sama. So kamu akan bergoyang dengan kadar yang sama sampai ke sekolah. Faham maksud saya? Jadi sebab tu kita buat spring. Bila spring dia boleh menyerap hentak ataupun dalam menyerap hentak, maksudnya kamu lepas tu dia punya sistem dia bergerak dan dia akan mengurang dia punya amplitude dia semakin berkurang dan sekali dia akan kembali kepada keadaan keseimbangan. Itu maksud dia. Contohnya pada gambar 5.23 pada slide yang saya bagi pada awak tu. Amplitude dia kamu langgar lubang dia first. Langgar lubang lepas tu dia bergetar sampai dia berkurang. Kembali kepada keseimbangan. So itulah kelebihan pelembapan. Pelembapan dapat menyerap hentakan. Okay? So, pelembapan ni ada dua jenis. Yang pertama, pelembapan luaran. Yang kedua, pelembapan dalaman. Okay, pelembapan luaran dan pelembapan dalaman. Okay, pelembapan luaran adalah sistem ayunan. Okay, yang boleh baca. Geser dan udara. Okay, dalaman ni pula melibatkan zarah-zarah ataupun molekul-molekul lah. Zarah-zarah. Dengan regangan dan mempatan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem. Sebab tu bila kita ketuk, dengar saya ketuk kan. Ketuk ada getaran kan. Saya ketuk ada getaran, tapi disebabkan ada pelembapan maka bunyi itu hilang. Faham tak? Regangan dan mempatan. Apa saja kamu ketuk meja ke, molekul-molekul tu akan bergegar dan seterusnya dia akan kembali kepada keseimbangan normal. Boleh? Okey, itu berkaitan dengan pelembapan. Kita masuk pada resonan. Apakah itu resonan? Resonan berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan. Cuba baca baik-baik. Suatu sistem ayunan dikenakan daya luar. So ada berapa sistem sebenarnya? Ada dua. Satu sistem ayunan tu. Yang kedua ada daya luar. Daya luar dikenakan. Cuba fahamkan ayat itu baik-baik. Dia ada dua sebenarnya. Resonan ni berlaku dalam dua situasi. Yang pertama situasi berayun. Yang kedua daya luar dikenakan. Okey. Dan mempunyai frekuensi yang sama. Mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli. Cuba fahamkan ayat itu baik-baik. Dia punya frekuensi dia sama, frekuensi asli. Okey, untuk pengetahuan awak, setiap benda di sekitar kita sebenarnya mempunyai frekuensi sendiri. Walaupun meja kamu tengok tu tidak bergerak atau apa saja, dia ada molekul-molekul yang bergetar dan dia mempunyai frekuensi yang sendiri.
badan awak, semua sekali yang ada di sekitar kita sebenarnya adalah suatu sistem yang bergetar. Kamu dah belajar dalam kimia, dalam sains, setiap benda kalau pepejal dia punya molekul dia lebih rapat, dia bergetar. Kalau air dia lebih jarak pun bergetar. Kalau udara lagi jarak boleh bergetar, ada pergerakan van der Waals kalau kamu ingat. Okey, itu semua melibatkan frekuensi yang sama, frekuensi asli frekuensi asli. Okey. Okey, semasa rezonan, sistem berayun dengan frekuensi aslinya, sistem berayun dengan amplitude maksimum. Okey, itu menarik. Nanti saya nak terangkan, dia nak masuk pantulan. Kita nak terangkan tentang rezonan. Okey, lihat pada buku top kelas kamu, rezonan. Rezonan berlaku apabila amplitude suatu objek berayun bertambah disebabkan oleh objek lain yang mempunyai getaran yang sama frekuensi. Okey, nampak saya kata ada dua ada dua objek. Okey, kalau kamu rajin, kamu boleh buka Tacoma Bridge. Okey, saya lebih suka untuk kamu tengok Tacoma Bridge, iaitu jambatan di US, di Tacoma, yang mana dia runtuh disebabkan oleh frekuensi asli jambatan tu kena angin kuat, angin ribut, okey, menyebabkan jambatan tu dibuat daripada tali, daripada kabel. Jadi bila angin kuat dia bergetar, dia nampak bergetar, tiba-tiba getaran jambatan tu sama dengan getaran angin yang tiup. Maka jambatan tu boleh pecah. Okey, menarik untuk kamu tengok Tacoma Bridge, T-A-C-O-M-A, Tacoma Bridge. Okey, kamu boleh tengok sendiri pada YouTube. Itu menarik sebab itu adalah sejarah dunia. Bagaimana suatu engineering yang salah. Cikgu, Boleh? Kristina nak tanya tu. Ya, saya? Kristina nak tanya tu. Oh, sekejap. Okey, saya okay. Siapa Sianlon nak tanya? Okay, apa Bukan soalan? Kristina. Nah, Iki. Okey, apa soalan? Apa soalannya? Saya tengok message. Kristina nak tanya. Apa dia Kristina? Hello, Kristina. Kristina? Tak ada respon pun. Kristina tanya saya sihat ke tak? Saya sihat hari ni, alhamdulillah, terima kasih. Apa lagi nak tanya? Cikgu tak pergi mana-mana, duduk kat rumah, stay at home. Tak ada soalan? Ladung dia resonance ke? Okey, ladung bagus. Ladung dia resonance ke? Ladung. Batu ladung. Apa contoh batu ladung? Saya tak berapa faham soalan ni, Kristina. Ada kamu rujuk pada buku ke atau gambar ke? Saya tahu batu ladung. Batu ladung tu yang biasa buat memancing, ataupun batu ladung juga digunakan untuk orang seimbangkan tali. So, apa soalan awak? Resonan? Ladung bandul. Okey tak? Ladung bandul bukan resonan Ladung bandul bukan resonan. Sebab saya tadi kata dia mesti ada dua sistem. Okey. Kalau kamu kata ladung bandul tu untuk resonan, ada eksperimen dia, contoh dia muka surat 78. Okey, kalau Kristina nak tanya. Muka surat 78, okey, menarik. Mungkin dia tanya ni lah. Saya tak faham maksud dia, tapi mungkin dia tanyakan muka surat 78, soalan nombor 4. Okay, sekali lagi, muka surat 78, tengok top class. Saya hanya rujuk pada buku top class saja. Soalan nombor 4. Okey, sama-sama lah kita cuba buat sebab dia kata resonan. Mungkin ini Kristina tanya. Okey, pendulum B dan D adalah sama panjang. B dan D, kamu tengok B dan D sama panjang. Apabila pendulum B berayun, semua pendulum mula berayun. Okay, nampak? Apabila pendulum B berayun, semua berayun. Tetapi pendulum B dan D mempunyai panjang yang sama. Jadi terdapat apa?
Cuba baca dulu soalan. Tolak ke sini soalan ni, nombor 4 kan. Macam ni awak nak tanya. Sina malu nak tunjuk muka. Soalan yang tu betul. So terdapat apa? Agak-agak kita dah bincang tadi. Apa dia? Frekuensi asli. Jadi terdapat frekuensi asli yang sama. Okay, tapi dalam buku ni dia tulis frekuensi natural pun boleh. Sama maksud dia. Dalam buku ni dia tulis itu natural frekuensi ataupun frekuensi semula jadi. Tapi saya lebih suka gunakan daripada buku teks frekuensi asli. So jawapannya adalah jadi terdapat frekuensi yang sama. Jadi pendulum D akan berayun dengan maksimum. Amplitude maksimum. Okay. Okay, cuba bayangkan. Kita lihat sekali lagi. Soalan ni menarik. Bila semua satu saja, A, B, C, D, E tu, yang digoyangkan ataupun yang digerakkan ataupun yang diayunkan hanyalah B sahaja. A, C, D, E tak digerakkan. Okay. B sahaja bergerak. Kamu boleh buat eksperimen ni di rumah. Kamu gunakan tali ke ataupun kamu gunakan pembaris ke. Okay, untuk ikat tali tu boleh. Pakai tali pun lagi bagus sebenarnya. Apa sahaja yang diikat ke atas. Yang penting panjang dia sama. B dengan D. Okay. Bila kamu gerakkan B sahaja, ayunkan B sahaja, A, C, D, E pun akan berayun. Automatic ni. Kenapa? Sebab kamu tengok tali tu berayun. Okay. Dia akan pindahkan semua tenaga kepada A, C, D, E. Maka semua berayun. Tetapi yang paling maksimum adalah yang sama panjang. Sebab yang ayunan itu menghasilkan frekuensi dia sama dengan yang sama panjang tali dia. Faham? Okay. So itulah namanya resonan. Okay, lagi jawapan tadi. Ya, ada soalan Izzuddin? Apa ni kalau pendulum A dengan E tu pun sama, kira sama jugalah cikgu. Okey, A dengan E kita tak ambil kira sebab yang kita goyangkan tadi adalah B. Faham? So fokus pada B. Okey. Mungkin awak tanya, awak tak dapat bayangkan, tapi sebab saya tak dapat buat eksperimen kat sini. Okey, menarik soalan tu. Bila saya goyangkan B tadi, sekali kata semua akan bergoyang kan? Okey. B dengan D dia akan hasilkan resonan, amplitude maksimum kerana frekuensi dia sama. Ingat, A dengan E pun bergerak kan? Okey, A dengan E tu katakanlah semua panjang. A dengan E sama. So A dengan E tu dia akan menghasilkan juga resonan dengan amplitude yang maksimum bagi A dengan E sahaja. Sebab dua-dua bergoyang. Faham tak? A dengan E pun resonan juga sebab dia sama panjang. B dengan D sama panjang, resonan juga. Boleh nampak So sebenarnya kalau kita buat eksperimen ni, kamu akan dapati dia akan sentiasa bergerak. Lama dia bergerak sebab dia mengenakan daya antara satu sama lain. Sebab dia ada resonan. Okay. Yang mana last sekali nanti C akan berhenti dahulu sebab dia tidak ada tak ada frekuensi yang sama dengan dia. Okay. Kemudian A dengan E baru berhenti. Last sekali baru B dengan D. Sebab tadi dia lebih panjang, frekuensi dia lebih besar. Boleh? Nampak bagus tadi Izzuddin. A dengan E tu memang hasilkan resonan. Okey, ada soalan lagi? Saya harap faham resonan ni. Ingat jangan lupa buka Tacoma Bridge. Jambatan Tacoma Bridge tu jambatan. Okey, saya nak teruskan kepada tajuk refleksi dan juga pembelawan. Saya rasa ini agak berat. Perlu saya rehat 10 minit atau saya teruskan? Saya bagi peluang untuk anda fikirkan, nak teruskan ke atau nak rehat dulu. Kita dah berlangsung hampir 1 jam. Teruskan Tengok mesej sekejap. Nak teruskan ke nak rehat?
Okey, tak ada soalan. Maksudnya saya teruskan jalan. Okey, kita teruskan kepada reflection atau pantulan gelombang dan juga pembiasan gelombang. Okey, bila saya teruskan, kita cepat habis. Lepas tu kita boleh tamat awal. Okey, kita sambung. Start sharing balik. Okay, saya lebih suka mengajar ni bergantung kepada awak punya kemampuan untuk menerima. Kalau kamu rasa boleh terima, kita teruskan. Sebab betul juga, kalau saya berhenti awal, nanti takut ramai yang terus tak sambung. Lebih baik saya teruskan. Okey, kita lihat sini pantulan gelombang. Ini contoh tangki riak. Okay. Tangki riak ni, dia macam ni tau. Bayangkan, bawah air, atas ada lampu. Atas ada lampu, bawah air. Kamu berada di bawah air tu. Sekali lagi, kamu berenang, kata kamu berenang kat laut yang dalam, kamu tengok ke atas, kamu nampak permukaan air, atas ada matahari atau lampu, kamu nampak dia punya gelombang dia. Okay? Itu kamu bayangkan. So, inilah yang berlaku pada tangki riak. Kamu boleh tengok bawah dia. Tangki riak ni kamu boleh tengok bayang-bayang kepada air. Okay. So kamu kena snap atau kamu kena ambil gambar, kena ukur, kamu dapat panjang gelombang dia. Tadi kita dah bincang panjang gelombang. So bagaimana kita nak dapatkan panjang gelombang ataupun ni kita kena dapatkan muka gelombang. Nampak perkataan muka gelombang itu? Muka gelombang dia ada dua, satu cerah, satu lagi gelap. Okey, cerah itu adalah bahagian puncak. Macam mana boleh hasilkan puncak? Disebabkan proses pembiasan. Pembiasan, bukan pantulan, itu pembiasan. Pembiasan air, maka dia akan dapat bentuk suatu jalur celah dan gelap. Okey, nanti takut ada pelajar yang confuse. Ni bawah tajuk pantulan, adakah celah gelap ni daripada pantulan? Tak. Ini bukan proses pantulan, ini namanya proses pembiasan. Okay, tapi bahagian bab ini dia nak terangkan pantulan gelombang. So, pantulan gelombang, pembiasan, pantulan gelombang, salah bahagian ni. Pembentukan jalur celah dan gelap. Okay. Pantulan gelombang ni macam mana? Kamu dah belajar pantulan kan? Semasa form 4. Semasa mengarah. Okay, pantulan. Contohnya kita lihat gambar image pada cermin. Okay. Okay, kat situ pantulan gelombang. Apakah ciri-ciri dia? Sudut tuju sama sudut pantulan. Panjang gelombang tidak berubah. Frekuensi tidak berubah. Laju gelombang tidak berubah. Arah perambatan berubah dengan keadaan sudut tuju yang sama dengan sudut pantulan. Okay, untuk pantulan gelombang ni saya lebih suka kamu tengok image pada cermin. Itu sebenarnya pun sama juga ialah pantulan gelombang. Okay, seterusnya pembiasan gelombang. Ini pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan laju gelombang apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium lain. Okay, kita lihat di sini. Gambar muka slide yang ke-20 ni. Gambar slide yang ke-20 ni. Kamu boleh lihat. Okay, atas ini udara, bawah sini air. Atas udara, bawah air. Bila ada satu sinar gelombang melewati ke air, dia akan mendekati garis normal. Saya ulang sekali lagi. Bila gelombang kena pada lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. Okey, boleh? Sorry, ada gangguan. Okey, pembiasan ini adalah pada medium yang berbeza. Kat sini medium dia yang pertama atas tu udara, bawah dia air. Bila pergi ke medium lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. Okey, itu pembiasan gelombang. Okay, apakah ciri-ciri dia? Bawahnya dia terangkan.
Sudut 7 lebih besar daripada sudut biasa jika daripada air ke dalam kawasan cetek. Ini semua ada terangkan, kamu boleh baca. Ingat, tadi ciri-ciri gelombang tadi kita dah belajar. So sebenarnya ciri-ciri gelombang tu akan menerangkan apakah kesan kepada proses fenomena gelombang. Sama ada pantulan ke, pembiasan. Ciri-ciri gelombang tu akan menerangkan dia. Okay. Dalam kes medium yang berbeza untuk bahagian bawah ni adalah daripada kawasan dalam ke cetek dan juga daripada air cetek ke dalam. Boleh? Okay, contoh dia macam di lautan. Kalau di dalam lautan, pergi ke tepi pantai, maka dia lebih cetek. Okay, sebagai contoh daripada pantai laut dalam, pergi ke pantai dia lebih cetek. So ini adalah mewakili yang pertama ni. Dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Okay, sudut 7 lebih besar daripada sudut biasa. Ini contoh dia. Okay, daripada air cetek ke air dalam ni terbalik pula. Daripada pantai pergi ke laut dalam. Boleh? Okey, itu dah masuk pembiasan. Okey, kita lihat pada, berhenti sekejap, kita lihat pada muka surat 76, buku top kelas. Kamu tengok pantulan. Nah, itu contoh pantulan. Okey, dan yang kedua, contoh pembiasan. Okey, setakat ni, ada soalan? Kita dah bincangkan pantulan dengan pembiasan. Ada soalan? Kita dah berat. Boleh teruskan? Atau nak rehat? Cikgu boleh repeat balik tak yang pembiasan tu? Okey, boleh repeat balik yang pembiasan, okey? Pembiasan. Okey, sekejap saya sharing balik. Kalau awak bertanyakan bagaimana saya nak repeat balik bahagian pembiasan. Pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang apabila gelombang itu merambat daripada satu medium ke medium yang lain. Okay, saya ulang balik secara definisi dia supaya kamu mudah faham. Okay, yang pertama, perubahan arah perambatan. Kita lihat gambar yang di bawah ni. Arah yang pertama, A ke B, dengan B ke C, dia dah berubah arah. Okay, itu pembiasan. Itu definisi yang pertama. Arah dia berubah. Okay, yang kedua, disebabkan oleh perubahan halaju. Maksud dia, A ke B lebih laju daripada B pergi C. Sekali lagi A ke B lebih laju daripada B ke C. Apa yang laju tu? Halaju gelombang dia. Yang kita kira tadi V sama F lambda tadi, tu halaju gelombang. Halaju gelombang AB lebih besar daripada B ke C. Okey. Dan yang ketiga, disebabkan oleh perubahan halaju gelombang, dah bincang, apabila gelombang itu merambat daripada satu medium ke medium yang lain. Satu medium ke medium yang lain. So, medium berbeza. Maksudnya gelombang itu melalui medium yang berbeza. Dalam kes ini, kamu tengok sini, ia adalah daripada kawasan cetek ke dalam. Ini cetek, ini dalam. Saya boleh katakan tadi saya kata atas ni udara, bawah ni air. Saya tukar pula. Saya tak nak gunakan atas udara bawah air. Saya boleh gunakan atas sini kecil dalam, bawah ni cetek. Kenapa saya kata itu? Kita lihat situ. Lihat yang bawah ni dari kawasan air dalam ke kawasan cetek. Saya bagi contoh dalam ke cetek ni pada gambar rajah yang atas ni. Okey, sudut 7 dan sudut biasan. Sudut 7 lebih besar daripada sudut biasan. Tengok, ni dalam pergi cetek. A ke B adalah kawasan dalam. B ke C kawasan cetek. AB, sudut 7. Sudut 7 tu diambil daripada garis gelombang pergi ke garis normal.
garis gelombang ke garis normal. Okay, kalau kamu tak jelas, saya kena ambil snap sekejap. Nanti saya akan terangkan snap. Saya keluar sekejap. Sekejap, saya kena keluar dulu. Nak bagi kamu jelas faham. Okey, sekejap. Saya masuk kepada ni. Saya baru hantar gambar. Okey, ini baru saya boleh lukis dengan senang. Okey, saya ulang sekali lagi. Yang kali kedua. Gambar di atas ni, ni saya boleh pakai ni. Okay, gambar di atas ini adalah daripada dalam ke cetek. D tu dalam, situ cetek. Okay, dalam cetek. Contohnya, atas ni adalah air laut, bawah ni adalah tepi pantai. Dalam ke cetek. Okay, dalam cetek, kita lihat ciri-ciri dia ni. So, ini bukan ni lah. Ini bukan lah. Ini maksud dia daripada cetek ke dalam. Sekarang kita bincang daripada dalam ke cetek. Okay, yang pertama, ciri yang pertama. Sudut tuju dan sudut biasan. Sudut tuju lebih besar daripada sudut biasan. Okey. Sudut tuju adalah ini. Ini adalah sinar tuju. Kita panggil dia sebagai sinar tuju. Yang ini sinar, yang ini pula sinar biasan. Okey. Di mana sudut tuju? Sudut tuju adalah di sini. Tak jelas warna hitam. Ini sudut tuju. Ini sudut tuju. Okey. Ingat, sudut tuju daripada sinar tuju pergi ke garis normal. Okey, sekarang. Ini garis normal pergi ke pembiasan. Ini adalah sudut biasan. Sudut biasan. Atas ni sudut tuju, bawah ni sudut biasan. Boleh? Okey. So, sudut tuju ni lebih besar daripada sudut biasan. Okey, yang pertama betul. Yang kedua, panjang gelombang. Panjang gelombang berkurang. Kamu tengok, panjang gelombang mewakili garis 3 ni. 1, 2, 3. Ini lebih besar daripada ini. So, panjang gelombang dia berkurang. Okay, boleh? Okay, frekuensi. Frekuensi tidak berubah. Laju gelombang berkurang. Ingat tadi saya kata, ini lebih, yang ini lebih laju daripada bawah ni. So, laju dia berkurang. Dan last sekali, arah perambatan dibias mendekati garis normal. Nampak dia mendekati, dekat dengan garis normal. Okay. Okay, saya harap apa yang saya terangkan ni menjawab soalan awak tadi. Betul? Okay, ada soalan lagi tentang pembiasan? Boleh? Cikgu. Ada soalan ni? Ya, saya Izzuddin. Tak. Boleh. Boleh faham. Faham. Okey, sekarang soalan seterusnya. Saya nak teruskan ke atau nak berehat 10 minit? Lepas ni nak masuk pembelawan. Ada 3 part lagi. Boleh Saya teruskan lagi Nampak tak ada respon, saya teruskan saja. Okey, kita masuk ke bahagian yang ketiga untuk ciri-ciri panjang gelombang, iaitu pembelawan. Kita lihat balik pada nota tadi. Okey, kita lihat pada pembelawan. Apakah itu pembelawan? Pembelawan ialah penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui suatu celah atau tepi suatu penghalang. Satu celah atau suatu tepi penghalang. Contohnya, kalau kamu dengar radio seperti saya kata tadi, dia ada bunyi, gelombang bunyi. Gelombang bunyi, kalau kamu letak di sudut dinding, katakanlah dinding tu mempunyai sudut 90 darjah.
Maksudnya kamu letak sebelah sini 90 darjah, awak duduk sebelah sana, awak masih boleh mendengar juga lagi radio itu. Jangan sekali lagi katakanlah satu dinding dia 90 degree. Maksudnya kamu tak nampak pun, kamu letak radio sebelah sini, kamu duduk sebelah sana 90 darjah. Walaupun ada penghalang tembok dinding tu, kamu masih boleh dengar lagi gelombang bunyi itu. So, ini prosesnya dipanggil sebagai pembelauan gelombang. Yang mana tembok tadi tu adalah suatu penghalang. Penghalang, okey? So, kita baca tadi definisi dia, pembelauan ialah penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui suatu celah atau tepi suatu penghalang. Nampak? Suatu celah atau suatu tepi penghalang. Okey, contoh dibagi daripada gambar ni, ini gelombang air. Kamu tengok, okey, dia terbelau. Macam mana dia terbelau? Okey, yang ini pula bunyi. Macam mana yang saya terangkan tadi, kalau ada bangunan ataupun dinding, kamu boleh dengar ini sebab ada pembelauan. Okey, boleh? Okey, itu namanya fenomena pembelauan gelombang. So, penerangan bagi pembelauan ini ada terangkan, boleh baca, panjang gelombang tidak berubah, frekuensi tidak berubah, laju tidak berubah, amplitude berkurang. Seperti saya kata tadi, kamu dengar radio pun, radio ini tidak berapa bunyi kuat dan jelas seperti yang biasa kita dengar kalau di sebalik tembok. Tapi kita dengar juga, bukan tak dengar terus, kita dengar juga, cuma tidak berapa kuat, ada pembelauan. Okey, arah perambatan daripada satu arah ke banyak arah. Okey, sampai pembelauan ni ada yang soalan nak tanya. Kalau tak ada, sambil kamu nak tanya tu, kamu boleh tengok pada muka surat 76 buku top class. Tu ada contoh-contoh pembelauan. Gambar-gambar ataupun corak-corak pembelauan ni kamu kena hafal. Sebab memang tiap-tiap tahun keluar dalam SPM. Kamu kena hafal Ada 4 tu. Yang pertama, yang kedua celah. Yang ketiga dan keempat itu adalah penghalang. Okey, celah, penghalang. Boleh? Okey, baca dahulu, saya bagi masa. Okey, cuba fahamkan. Ada soalan? Izzuddin ada soalan, siapa-siapa boleh tanya, jangan malu. Sebab kita mungkin tak ulang lagi. Seperti saya kata, kita naik sekolah, kita terus buat eksperimen. So, inilah masa untuk bertanya. Jika ada masalah, boleh terus tanya. Kita ada? Tak ada soalan. Sekarang 12.45. Cikgu, apa ni Ya, kalau saya. daripada corak-corak pembelauan ni kan bunyi Ya. bunyi dia akan berubah ke macam mana? Bunyi dia punya bunyi kelantangan bagus bunyi soalan. tu macam mana? Okey, bagus. Soalan tu katakanlah kita ambil satu contoh bunyi Okey, bagaimana kita nak tahu apa kesan dia? Okay, kita lihat balik. Okey. Bagi seorang ahli fizik, ahli sains, bila kamu dapat timbul masalah macam tu, situasi kita nak buat pembelauan ni, apa berlaku pada bunyi tu? Okey, yang pertama tadi saya kata amplitude tadi berkurang. Amplitude berkurang, kamu tengok ni pada jadual ni. Amplitude berkurang, katakanlah bunyi tadi, amplitude berkurang, tenaga gelombang tersebar meliputi kawasan yang lebih luas selepas dibelau. Okey. Sebagai satu contoh, kamu biasa dengar azan di surau atau masjid, orang Islam biasa mengalunkan azan, dia ada 5 kali sehari. Okey. Contohnya waktu pagi kamu dengar kamu tu hasil daripada pembelauan. Faham? Tapi amplitude dia kurang. Maksudnya kalau kamu dengar dekat dengan masjid atau surau tu lebih kuat. Sebab amplitude dia tinggi. Bila makin jauh ataupun dihalang oleh pokok atau bumbung rumah, dia akan jadi amplitude dia berkurang. Tapi kita dengar. Masih dengar lagi. Dan dia tersebar luas. Semua kawasan boleh dengar. Tapi suara dia sayup-sayup. Orang Melayu cakap sayup-sayup suara dia. Itu amplitude Itu bagi amplitude. Kita lihat sebagai ahli sains juga, kamu tengok panjang gelombang. Panjang gelombang tiada perubahan. Maksud dia, laju gelombang tidak berubah. Dia tidak lambat. Maksud dia katakanlah
katakanlah kamu duduk di kawasan radius yang sama dengan surau atau masjid tu, radius yang sama radius yang sama, contohnya awak kawasan 2 meter sebelah utara, kawan awak 2 meter sebelah selatan, dia akan sampai pada bunyi panjang gelombang bunyi dia sama, laju dia sama. Faham tak saya? Okay. Kalau kamu duduk 2 kilometer daripada surau atau masjid tu, kalau awak duduk hanya 2 meter daripada tu, mestilah berbeza. Yang 2 meter tu lebih cepat dapat. Tapi yang 5 kilometer tu, 2 kilometer tu lambat dapat. Tapi kalau the radius dia sama, 2 kilometer kawasan yang sama, dia akan dapat bunyi yang sama. Sebab laju gelombang dia tidak berubah. Faham tak? Laju melibatkan sesaran bagi masa. Okey, frekuensi. Frekuensi pun melibatkan masa, iaitu frekuensi 1/T. So, tempoh dia sama masa, maka tiada perubahan. Okey, laju dengan hal laju sama. Laju dia tidak berubah. Okey, dan last sekali arah perambatan dari satu arah kepada banyak arah. Ini contoh dia yang pada atas tadi itulah. Tak berlawan gelombang bunyi. Daripada satu arah kepada banyak arah. Boleh? Saya rasa itu menjawab soalan tu. Jadi, bagi bunyi, dia memang akan berkurang bergantung kepada amplitude tadi itulah. Amplitude saja. Boleh? Faham tak? Faham. Izzuddin, rasa boleh faham? Faham Faham. Okey, faham, bagus. Okey, saya terpaksa bagi juga awak 10 minit untuk interference. Interference ni terlampau berambung. So, pastikan kamu berada balik pukul 1 tepat. Jangan lambat. Sebab interference ni memang kerap keluar. Soalan bawah gelombang ni memang banyak keluar. Kamu tengok dalam periksa TOV tu pun itulah yang paling banyak keluar. Sebab tajuk ni panjang, kita cuba habiskan 1 hari. So, interference ni saya takut kamu rasa bosan. So, 10 minit sampai pukul 1, rehat, minum air, jangan makan banyak. Kita akan sambung selepas ini, boleh? Okay, boleh 10 minit Okay, kita akan sambung selepas ini. Okay, saya biarkan on untuk ini. Pukul 1 tepat, pastikan awak berada di depan telefon anda. Okay, terima kasih.
Okay, hello, kita sambung. Sorry, terleft tadi sekejap. Okay. Okay, kita nak sambung bawah interference. Interference suatu yang menarik. Kita share dahulu. Okay, semua dah ada boleh mulakan tadi. Sekejap. Video, okay, gelombang. Okay, interference. Interference adalah superposisi gelombang menghasilkan interference mendepankan atas yang. Interference gelombang ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Okay, saya nak kamu fokus pada ayat ni. Okay, semua clear dengar Interference dua atau lebih gelombang. Kalau kamu tengok pada buku muka surat 76, tengok muka surat 76, buku top class, interference ada dua sumber iaitu S1 dan S2. Itu adalah dua sumber. Okay? Dua sumber. S1, S2. Kalau ada tiga pun boleh. Tapi dia tidak boleh ada satu sahaja. So, interference ni mesti ada dua. Yang mana dua gelombang ni, okay, kita lihat gambar ni. Tak ada gambar ni. Gambar ni menarik. S1, S2 sama dengan buku top class. Dia ada dua gelombang. Okay. Okay, sekarang kita nak mengkaji mana datangnya garis anti-knot, garis knot, garis anti-knot. Okay. Okay, yang ini saya perlukan bantuan sekejap sebab saya terpaksa gunakan laptop. Saya belum buat share. Bagi saya 2 minit untuk setting laptop. Sekejap. Saya dah masuk dalam laptop. Lepas itu satu lagi. Okey. Okey. Dapat tak clear? Tak ada pun. Tak ada kan? Sekejap. Apa tak adjust? Masalah yang sama juga. Sekejap.
Sambung dulu, sambung balik. Kadang-kadang tak boleh baca. Tak dapat connected. Hello. Tak ada, tak ada. Testing, tak nak. Kejap, kejap, kejap. Susah lah. Okay.
Lah, saya cakap tadi tak dengar Sorry. Aduh, saya tak tekan ni. Tak ada siapa tegur pun. Saya ingatkan Hello. cikgu tak cakap. Kan cikgu tadi. La ilaha illallah. Penat je saya cakap. Okey, lagi saya ulang. Buang masa je. Ingat cikgu tak cakap. Okey, sekali lagi. Kat mana kita nak mula Okey, 2 sumber. Sumber pertama. Yang kali tegur Halo, penat saya cerita panjang ni tu. 2 sumber, 1 sumber, 2 sumber. Okey, dia hasilkan gelombang. Okey, yang saya garis ni adalah puncak. Okay, boleh? Okey. Dalam puncak mesti ada lembangan. Lembangan mesti antara puncak dengan puncak lembangan. Okey, boleh? Okey, ini gelombang pertama, sumber yang pertama. Sumber yang kedua. Saya boleh bawa dia kat sini. So dia ada puncak. Puncak. Antara puncak mesti ada lembangan. Okay, boleh? Garis penuh, puncak, titik-titik, lembangan. Sampai sini faham? Boleh faham Iskandar boleh faham? Boleh ke? Boleh. Okey, sekarang kita lihat yang pertama. Bila puncak betul puncak, contohnya sini 1 cm puncak dia, bertemu dengan satu lagi puncak 1 cm, dia akan menghasilkan puncak 2 cm. Okay? So kat sini dia akan jadi 2 cm. 2 cm, puncak dengan puncak. Begitu juga dengan lembangan. Lembangan bentuk dia mesti beginilah. Kalau sini 1 cm, tambah dengan sini pun 1 cm, dia akan jadi 2 cm. So sebelah sini 2 cm, 2 cm, 2 cm. Boleh? Mana yang bertemu lembangan dengan lembangan 2 cm. Okey, sampai sini siapa yang tak faham angkat tangan. Angkat tangan tanya. Boleh faham Okey, sekarang bagaimana pula dengan contohnya di sini? Ni. 1 2 3, yang mana lembangan bertemu dengan puncak. Apa yang berlaku? Okey, contoh dia. Lembangan 1 cm bertemu dengan puncak 1 cm bertemu dengan lembangan 1 cm, dia akan jadi rata. Puncak 1 cm bertemu lembangan 1 cm, dia akan jadi rata. So, kamu lihat sekali lagi 1 cm dia akan jadi 2 cm, lembangan 1 cm 2 cm. Tapi kalau puncak bertemu lembangan, dia akan jadi kosong. Okey, sampai sini faham? Ada soalan? Okay, tak ada soalan, kita tengok balik pada nota. Itu yang saya terangkan pada superposisi yang ini. Sebelum superposisi, semasa superposisi dia akan jadi 2 kali ganda. Selepas superposisi dia akan kembali kepada normal balik. Okay, sebelum superposisi, semasa superposisi, selepas posisi sama. Okay, ini namanya interference membina. Okay, yang saya terangkan tadi tu pula, kalau puncak bertemu lembangan, dia akan jadi kosong tadi kan? So, yang jadi kosong tu adalah interference musnah. Interference musnah. Okay. Alamak, saya tak share salah lagi. Saya akan terangkan lagi. Sekejap. Saya tak share tadi. Tak share screen. Cikgu buka kamera. Ya, saya? Tadi cikgu buka kamera. So saya nampak lah apa yang cikgu jelaskan tadi. Nampak? Oh, Nampak. Kat papan putih kan? Ada. Tadi cikgu buka kamera.
Okey, ini nota dia. Nota slide kan. Ini yang saya terangkan tadi. Boleh tengok? Faham ya? Dah boleh membina musnah. Okay, boleh? Okey, sekarang di mana garis anti-node dengan garis node? Garis anti-node dihasilkan daripada titik-titik yang kita bincang tadi tu. Kalau dia bergabung dia akan jadi bergabung, maksudnya kalau puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan, dia akan jadi anti-node. Sekali lagi puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan dipanggil sebagai anti-node. Bila kita sambungkan titik-titik itu jadi satu garis anti-node. Okey. Begitu juga dengan puncak dengan lembangan. Kalau kita titikkan dia, kita gariskan dia, dia akan jadi satu garis node. Masih ni faham Okey. Okey, sebenarnya daripada ini nanti kita kan boleh dapatkan dia punya panjang gelombang menggunakan formula. Okey, yang dalam buku ni pun tak ada. Ada tak? Tak ada tak apalah. Dia satu formula. Mungkin kamu dah saya akan cek balik bahagian ni. Tapi setakat ni kamu faham tak garis node dengan garis anti-node ni? Sebelum kita masuk bahagian yang terakhir. Saya buka soalan. Ada soalan, ada masalah? Boleh? Boleh semua? Kiyun boleh? Masih boleh lagi masuk? Kiyun? Ni saya takut ni. Depan telefon tapi sebelah ada telefon lain. Boleh Kiyun? Okey. Sebab ada macam ada bau masak ni. Siapa yang tengah masak ni? Okey. Dan yang terakhir untuk hari ni adalah gelombang elektromagnet. Okay, gelombang elektromagnet. Kita tengok pada last kali. Yang ni untuk hari ni last. Settle lah hari ni. Start sharing. Start now. Kita masuk kepada yang terakhir. Okay, gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara serenjang antara satu sama lain. Terpadam dengan ni, nota ni. Serenjang, kamu tengok gambar tu, kena hafal. Gambaran ni kamu kena hafal. Kamu nampak dia berserenjang Yang warna merah dengan warna biru tu 90 degree. So dia nama serenjang. Okay, ciri-ciri gelombang elektromagnet kamu boleh baca. Okey, dan seterusnya yang ini 7 jenis gelombang elektromagnet kena hafal. Nombor 7 ni kamu kena hafal. Okey, mana yang paling penting kamu kena hafal? Yang pertama yang bahagian atas warna biru tu, panjang gelombang semakin besar. Yang bahagian merah bahagian bawah tu frekuensi semakin tinggi. Okey, panjang gelombang bermula daripada sinar gamma, sinar X, sinaran ultra ungu, sinaran inframerah, mikro, gelombang radio. Antara sinaran ultra ungu dengan sinaran inframerah tu adalah cahaya nampak. So cara nak hafal dia, ni cara yang kita kongsi dengan kawan-kawan seni awak dahulu. Okay, saya terpaksa gunakan skrin. Saya padam sekejap. Stop sharing. Okay. Saya ada ruang kosong ni. Saya buat sini kamu boleh tulis dalam nota awak. Okey. Okey. Radio, R ni radio. M ni mid. I ni in. V ni Vietnam. U ni untuk. X ni X. G ni girlfriend. Girlfriend. Radio made in Vietnam untuk ex-girlfriend. Radio made in Vietnam untuk ex-girlfriend. Boleh tulis sikit. Radio made in Vietnam untuk ex-girlfriend. Dah tulis dah. Okay. Okay, macam mana kita nak gunakan? Gunakan pada tadi. Radio masuk dia pada belakang. Radio
gelombang radio. M, mid. Mid adalah gelombang mikro. Gelombang mikro. I, inframerah, infrared, mid in. V, Vietnam ataupun visible, cahaya nampak, visible. V tu visible, cahaya nampak, visible. U, untuk ultra ungu. X, sinaran X. Dan G, girlfriend iaitu gamma. Itu cara kita hafal. Okey, boleh? Okey, itu saja untuk penerangan tentang gelombang. Maka habislah untuk hari ini. Okey, sebelum saya tamatkan kelas untuk hari ini yang panjang ni dan juga yang kelas terakhir untuk minggu ni, ada soalan? Okey. Tak ada soalan, semua dah kepenatan. Ada soalan tak? Tinggal lagi 12 orang je. Mana yang lain hilang. Okay, jangan lupa kehadiran. Sebelum saya tamat nanti, saya akan hantarkan satu video untuk kamu hafal yang ni yang visible ni, Vietnam ni. Vietnam ni macam mana cara nak hafal pula. Sebab dalam Vietnam tu ada cahaya. Kamu tengok gambar tu ada cahaya dia yang lain kamu kena hafal. Okay, nanti saya akan send. So, ada soalan, tak ada soalan. Okay, kerja rumah kamu minggu depan kita akan masuk bab baru iaitu cahaya. Okay. Jadi antara minggu depan sampai hari Khamis kamu ada masa untuk membuat gelombang. Kalau kamu rasa dah rasa boleh buat, yakin, nanti saya akan bagi jawapan dia dalam snap gambar dalam Telegram. Okay. Top class cikgu Ya saya. Kerja top class Ya, top class. Kita memang kelas sikit, top sikit. Okay? Okay, boleh? Okay, ada soalan lain? Okay, tak ada. Saya sudahi untuk kelas ni. Saya tutup kelas ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat tengah hari dan selamat bercuti. Terima kasih, Cikgu.